Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini. Sebelum saya memulakan pengajaran pada hari ini, saya doakan semoga awak semua sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Okey, tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah sistem kadar pertukaran tetap. Apa itu sistem kadar pertukaran tetap? Okey, sistem kadar pertukaran tetap merujuk kepada kadar pertukaran asing yang ditetapkan oleh kerajaan melalui bank pusat sama ada lebih tinggi atau lebih rendah daripada keseimbangan kadar pertukaran asing di pasaran. Okay, dari maksud itu tadi, kita ada dua poin yang penting yang perlu diberi perhatian. Okey, yang pertama, ditetapkan lebih tinggi atau ditetapkan lebih rendah daripada keseimbangan kadar pertukaran asing. Okey, untuk makluman kita semua, sekiranya kadar pertukaran asing ini ditetapkan lebih tinggi daripada keseimbangan kadar pertukaran asing, hal ini menyebabkan ringgit Malaysia akan terkurang nilai berbanding mata wang asing. Okey, sebaliknya, kalau kadar pertukaran asing ditetapkan lebih rendah daripada keseimbangan kadar pertukaran pasaran, hal ini menyebabkan ringgit Malaysia akan mengalami terlebih nilai berbanding mata wang asing. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana kadar pertukaran asing ditetapkan mengikut sistem kadar pertukaran tetap dengan bantuan gambar rajah. Okey, berdasarkan rajah, kita dapati keseimbangan kadar pertukaran asing tercapai pada titik E apabila permintaan sama dengan penawaran. Pada kadar pertukaran USD 1 sama dengan RM4 dan kuantiti keseimbangan adalah QUSD. Okey, sekarang saya akan menerangkan kadar pertukaran tetap yang ditetapkan lebih tinggi daripada keseimbangan pasaran. Okey, berbalik pada keseimbangan. Okey, pada kadar pertukaran USD 1 sama dengan RM4, kerajaan beranggapan kadar pertukaran yang ditetapkan oleh pasaran terlalu rendah. Oleh itu, kerajaan menetapkan kadar pertukaran asing pada USD 1 sama dengan RM4.1. Pada kadar pertukaran ini, kita dapati ringgit Malaysia akan mengalami terkurang nilai. Dan pada kadar pertukaran ini juga, kuantiti yang ditawarkan ke atas USD adalah sebanyak Q2. Manakala kuantiti yang diminta adalah sebanyak Q1. Pada kadar pertukaran ini, kita dapati berlaku ketidakseimbangan pasaran di mana terdapat lebihan penawaran USD sebanyak Q1, Q2. Oleh itu, bagi memastikan kadar pertukaran tetap ini pada USD 1 sama dengan RM4.1, kerajaan perlu membeli lebihan penawaran tersebut. Jika tidak, kadar pertukaran tadi akan turun kembali dan sehingga ia akan mencapai kadar keseimbangan. Okey, situasi yang kedua. Kita balik semula pada keseimbangan asal. Itu sebab saya ingin menerangkan ringgit Malaysia terlebih nilai. Okey. Pada kadar tukaran keseimbangan USD 1 sama dengan RM4, kerajaan mendapati kadar pertukaran ini terlalu tinggi. Oleh itu, kerajaan menetapkan
kadar pertukaran asing lebih rendah daripada keseimbangan pasaran, iaitu USD1 sama dengan RM3.9. Pada kadar pertukaran ini, ringgit Malaysia akan mengalami terlebih nilai. Dan pada kadar tukaran ini juga, kita dapati kuantiti yang diminta ke atas USD adalah sebanyak Q2, manakala kuantiti yang ditawarkan adalah sebanyak Q1. Hal ini menyebabkan berlaku ketidakseimbangan pasaran, iaitu berlakunya lebihan permintaan sebanyak Q1, Q2. Oleh itu, kerajaan perlu menjual USD sebesar Q1, Q2. Hal ini untuk mengelakkan daripada kadar pertukaran asing tadi meningkat dan mencapai keseimbangan balik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan ringgit Malaysia terkurang nilai dan juga kesan ringgit Malaysia terlebih nilai terhadap ekspor, import dan juga timbangan dagangan. Okay, yang pertama kita akan tengok ringgit Malaysia terkurang nilai. Apa kesannya kepada ekspor, import dan juga timbangan dagangan? Okey, untuk makluman kita semua, apabila ringgit Malaysia terkurang nilai, maksudnya secara relatifnya ringgit Malaysia lebih murah berbanding mata wang asing. Oleh itu, ringgit Malaysia terkurang nilai menyebabkan harga barang ekspor Malaysia secara relatifnya akan menjadi lebih murah berbanding barang dari negara asing. Hal ini menyebabkan pengimport daripada negara asing akan meningkatkan pembelian barangan ke atas barangan Malaysia. Maka, nilai ekspor Malaysia akan meningkat. Okey, yang kedua kita akan tengok kesan kepada import. Apabila ringgit Malaysia terkurang nilai, hal ini menyebabkan harga barang import secara relatifnya akan menjadi lebih mahal. Maka, pengimport tempatan, iaitu merujuk pada pengimport daripada negara Malaysia, akan mengurangkan pembelian barangan daripada negara asing. Maka, nilai import akan menurun. Dan yang akhir sekali, kita akan tengok kesan kepada timbangan dagangan. Okey, untuk pengetahuan kita juga, timbangan dagangan adalah merupakan perbezaan antara nilai ekspor dengan nilai import. Oleh itu, disebabkan tadi ekspor meningkat dan import berkurang, maka timbangan dagangan akan menjadi bertambah baik. Okey, sekarang saya akan terangkan pula kesan ringgit Malaysia terlebih nilai. Okey, ringgit Malaysia terlebih nilai ini memberi maksud ringgit Malaysia secara relatifnya lebih mahal berbanding mata wang asing. Okey, kita akan tengok kesan ringgit Malaysia terlebih nilai ke atas ekspor dahulu. Okey, apabila ringgit Malaysia terlebih nilai, menyebabkan harga ekspor Malaysia secara relatifnya lebih mahal kepada negara asing. Hal ini menyebabkan pengimport dari negara asing akan mengurangkan pembelian barangan dari Malaysia. Maka, ekspor ataupun nilai ekspor akan menurun. Okey, yang kedua, kita akan tengok kesan kepada import. Disebabkan ringgit Malaysia terlebih nilai, hal ini menyebabkan harga import secara relatifnya akan menjadi lebih murah. Maka, pengimport tempatan akan meningkatkan pembelian ke atas barang asing. Maka, nilai import akan meningkat.
Okey, dan yang ketiga, kesan kepada imbangan dagangan. Disebabkan ekspor telah menurun, manakala import telah meningkat, hal ini menyebabkan imbangan dagangan Malaysia akan menjadi bertambah buruk.